Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak kalah PAS sekarang dan bersatu bukan main lagi ya, tapi PAS lah, kita fokus kepada PAS. Tak kalah PAS sekarang bukan main lagi, konon nak jadi hero untuk Najib Razak. Alamak ai. Patutlah orang kata PAS ini hanya mainan politik. Semua ni hanya mainan politik, hanya ditunggang-tunggang oleh PAS. Sebab kenapa tuan-tuan dan puan-puan, ini saya sisipkan bagi anda. Tular semula minit mesyuarat yang ditulis terang-terangan bahawa mereka mahu memecah belahkan UMNO, mahu supaya ditekan Ismail Sabri Yaakob, supaya lebih keras kepada Zahid, supaya Najib Razak dapat dijatuhkan dengan segera. Walau bukan main lagi PAS, no? Sekarang tiba-tiba jadi hero. Kenapa agaknya tiba-tiba PAS jadi hero sekarang? Kenapa? Sudah kehabisan modal ke PAS? Takkanlah PAS sudah kehabisan modal untuk mau dimainkan politik. Semua permainan politik PAS semua gagal untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Last sekarang ini permainan terakhir yang perlu dilakukan oleh PAS menunggang isu Najib Razak. Dah kehabisan modal lah tu. Dah kehabisan modal. Sekarang ini kelihatan seolah-olah mereka pula nak jadi hero. Wah, nak jadi hero bukan main. Bukankah PAS ini nak lawan korupsi? Bukankah PAS adalah parti yang mahu menegakkan keadilan yang benar, menegakkan semua yang benar. Kenapa tiba-tiba mau bantu pula, tolong habis pula Najib Razak Cibanduan tu? Pun kita hairan juga. Hairan kenapa dan kenapa. Pada masa yang sama, bersatu pun sama juga. Bukan main lagi hari itu Muhyiddin Yassin sampai sanggup kena buang daripada UMNO. Bukan main lagi sanggup kena buang UMNO, lepas tu berkawan dengan Mahathir membentuk parti baru untuk menjatuhkan Najib Razak. Bukan main lagi. Tapi sekarang tiba-tiba Najib Razak punya kes 1MDB seolah-olah sudah dilupa. Dek hanya kerana mahu menguasai semula Putrajaya. Inilah permainan keji, permainan kotor, permainan yang memang tidak langsung boleh dipaham yang sedang dimainkan oleh PAS. Kalau nak kata PAS ni parti berprinsip, macam mana kita mau kata parti ni berprinsip kalau benda begini menjadi mainan? Sekejap A, sekejap B. Kalau orang lain salah, dia kata itu. Tapi kalau dia buat salah, dia kata ini. Seolah-olah tak ada yang salah untuk dia. Hak orang lain buat semua salah. Hak yang dia buat semua betul. Tak ada yang salah. Semuanya betul. Jadi sekarang ni persoalan di otak kepala saya ini, persoalan yang paling besar ialah, betulkah PAS ini masih memperjuangkan seperti yang mereka war-warkan nak perjuangkan? Perjuangkan bangsa Melayu, perjuangkan agama Islam, perjuangkan kedaulatan raja-raja kita, raja-raja Melayu. Betulkah lagi? Atau sekarang ini perjuangkan siapa? Perjuangkan apa? Atau hanya nak kuasa semata-mata? Kita pun tak pasti. Tapi yang pasti tular semula minit mesyuarat. Ini bukan sembarang dokumen. Ini bukan sembarang dokumen, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah minit mesyuarat. Tahu minit mesyuarat itu penting tidak penting? Sangat penting. Sangat-sangat penting minit mesyuarat. Kerana minit mesyuarat itu dokumen yang diterima oleh mahkamah sebagai satu dokumen rasmi. Diterima oleh semualah. Bank pun terima, mahkamah pun terima, kerajaan pun terima, semua ada terima ni. Tapi tiba-tiba sekarang minit mesyuarat ini seolah-olah dah tak ada guna untuk PAS. Kemungkinan besar ada minit mesyuarat yang baru kot. Kita tunggulah. Mungkinkah ada lagi minit mesyuarat yang bocor selepas ini? Kita tunggu sahaja. Tinggalkan komen anda
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, persoalan yang telah ditimbulkan oleh Tengku Razali Hamzah, bekas orang kuat UMNO, yang sekarang ini dah tak berapa kuat lagi dah. Tak berapa lagi kuat sekarang ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini saya sisipkan bagi anda Keratan Akbar itu. Saya sisipkan bagi anda Keratan Akbar itu, yang mana Tengku Razali Hamzah tiba-tiba saja mempersoalkan kedudukan UMNO dalam kerajaan. Apa maksud dia mempersoalkan kedudukan UMNO dalam kerajaan? Adakah Tengku Razali mahu pula UMNO keluar kerajaan? Persoalannya, apa yang UMNO boleh dapat? Apa faedah yang UMNO boleh dapat kalau dia keluar dari kerajaan? Saya lihat, sekiranya UMNO keluar dari kerajaan, UMNO bukan mendapat banyak faedah, banyak kelebihan, malah UMNO akan dapat kerugian besar. Kerana sekiranya UMNO keluar dari kerajaan, kerajaan ini tak akan tumbang. Nombor majoriti yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap cukup nombor dia untuk membentuk kerajaan muda. Cuma saja bukan 2/3 lah. Tengku Razali Hamzah mungkin mempersoalkan perkara tentang kenapa menteri-menteri dalam kerajaan, menteri-menteri UMNO dalam kerajaan tidak cukup untuk menyalak, tidak cukup untuk buat bising, tidak cukup untuk mempersoalkan tentang titah adendum ini. Mungkin itu maksudnya, bukannya keluar daripada kerajaan. Tapi kalau UMNO keluar kerajaan pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak payah nak risau sangat lah, kan? Tak payah nak risau sangat. Kerana majoriti yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim masih cukup banyak. MP daripada UMNO bukan dapat menggugat sehingga terjadinya kekurangan kerusi. Tidak. Kecuali ada calon bebas yang tiba-tiba sajalah ikut sama menyokong PAS. Tapi mungkin parti dari Sabah Sarawak belum terbuka hati untuk menyokong PAS. Ditambah lagi dengan isu sensitif yang dimainkan oleh PAS sekarang ini, yang rasanya orang Sabah, orang Sarawak tak berapa nak minat lah isu itu ditunggang habis. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Zahid Hamidi tak perlulah, pada saya Zahid Hamidi tak perlu nak risau sangat. Zahid Hamidi tak perlulah terlalu melatah sehingga tiba-tiba dia terpengaruh pula dengan desakan-desakan daripada PAS, terutamanya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan, ataupun ada desakan daripada luar yang supaya UMNO ni keluar daripada kerajaan. Tak payah. Lebih baik UMNO bersabar, tunggu keputusan mahkamah. Lagi pula, Datuk Seri Najib Tun Razak memang sudah didapati bersalah. Jadi kita tunggu sajalah keputusan mahkamah, begitu. Okey. So Tengku Razali Hamzah pula lebih baik berehat sajalah, banyak berehat di rumah, jaga kesihatan. Tunggu sampai PRU yang akan datang untuk bersuara semula. Entah, saya pun tidak berapa ingat. Anda boleh komen, Tengku Razali Hamzah menang kah waktu pilihan raya yang dulu tu di Gua Musang? Atau dia kalah? Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye bye.